Sidang khas Parlimen bakal diadakan selama 5 hari bermula 26 hingga 29 Julai ini dan juga 2 Ogos ini. Ia setelah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun bahawa tentang mustahaknya diadakan mesyuarat khas tersebut bagi faedah orang ramai. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan pensyarah kanan, penganalisis politik Universiti yang berada di talian pada ketika ini, Dr. Mazlan Ali, untuk mengulas lanjut. Dr. Mazlan, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, kita melihat kepada pembukaan sesi Parlimen. Kita melihat 5 hari pertama ini amat krusial dan penting sekali kerana ini dan dinanti-nantikan kita mungkin akan melihat pembentangan segala pelan pemulihan dan juga pelan ekonomi yang dilaksanakan kerajaan pada ketika ini untuk wujudnya semak dan imbang. Bagaimana untuk kita melihat bahawa proses ini begitu penting sekali untuk ahli-ahli parlimen dan juga rakyat pada akhirnya mengetahui segala persoalan yang bermain di minda mereka, Doktor? Ya, kita berfikir bahawa rakyat sedang merasakan suasana yang begitu gembira kerana titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong supaya majlis parlimen ini bersidang akan menjadi kenyataan pada 26 hari bulan. Dan di dalam mesyuarat khas parlimen ini, kerajaan akan membentangkan perkara berkait dengan pelan pemulihan negara dan juga ordinan undang-undang yang telah ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda akan dibawa ke parlimen untuk dibawa pemberitahuan kepada semua ahli-ahli parlimen. Saya juga mendengar bahawa pihak kerajaan telah melantik beberapa orang pakar yang ada hubungan dengan kebolehan negara untuk menangani COVID-19, dan pada masa yang sama juga kerajaan telah menjemput wakil-wakil daripada parti-parti politik pembangkang untuk bersama-sama di dalam jawatan kuasa yang telah dibentuk itu, menunjukkan bahawa kerajaan berusaha untuk mendapatkan pandangan semua pihak. Dan kita yakin selepas daripada sidang 5 hari ini, pada 6 September hingga 30 September, mesyuarat 15 hari yang berikutnya, dan pada 25 Oktober hingga 16 Disember, Parlimen mempunyai 32 hari untuk membahaskan perkara-perkara yang dibawa ke Parlimen ini. Pada akhirnya, Doktor, bagaimana untuk melihat kerana ini tempoh yang mungkin panjang juga sampai ke Disember kan? Kalau kita melihat tuntutan ataupun apa yang disampaikan mesej daripada pihak pembangkang maupun rakyat kebanyakannya melihat kepada perlunya perkara ini dipercepatkan dan sebagainya. Pada pandangan Doktor, adakah ini tempoh yang wajar kita lihat di sebalik pandemik COVID-19 dengan kes yang masih lagi tinggi? Ya, yang pertama kita melihat komitmen kerajaan mengadakan mesyuarat pada bulan Julai ini juga sebagaimana yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda, dan juga memenuhi tarikh 2 minggu yang telah ditetapkan oleh UMNO, menunjukkan bahawa kerajaan telah memberi pertimbangan kepada semua pihak. Dan meskipun dalam sidang khas 5 hari ini tidak ada perbahasan, tetapi semasa menteri-menteri membacakan penerangan-penerangannya boleh dicelah oleh ahli-ahli parlimen, sekiranya mereka diberi keizinan oleh Speaker Dewan, mereka boleh mengukakan apa-apa pandangan dan juga penjelasan kepada menteri pada masa tersebut. Dan juga, Doktor, kalau boleh membawa juga perbincangan kepada Majlis Pemulihan Negara, di mana Menteri Kewangan yang mengetuai untuk pelan pemulihan negara ini menjemput ahli pembangkang daripada parti-parti pembangkang dan juga pakar-pakar untuk menyertai MPN tersebut bagi mencari bukan saja penyelesaian tapi juga bagaimana untuk merancang bergerak ke hadapan. Ini antara apa yang kita dengarkan cadangan sebelum ini sudah pun ingin dilaksanakan. Bagaimana kita melihat pentingnya pewujudan MPN ini disertakan pihak-pihak terbabit, pembangkang, pakar dan sebagainya untuk mencari penyelesaian dalam ketika tempoh sukar pada ketika ini, Dr. Mazlan? Ya, saya percaya bahawa semua ahli parlimen, sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang, mereka sudah mempunyai rasa satu hati di mana mereka menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang ingin segera supaya negara kita ini keluar
daripada pandemik COVID-19 yang begitu berbahaya sekarang. Dengan kes lebih daripada 15,000 sehari, memungkinkan kesihatan kita akan terjejas dan keadaan hidup rakyat mungkin akan lebih sukar. Maka apabila terdapat gemblengan antara ahli-ahli parlimen kerajaan dan juga pembangkang dan juga dengan penyertaan korporat, penyertaan daripada profesional mereka yang mahir di bidang kesihatan dan seumpamanya ini, saya jangka ini adalah usaha yang serius yang benar-benar hendak diatasi oleh kerajaan untuk mengeluarkan Malaysia daripada krisis pandemik COVID yang nampaknya semua pihak, tidak kira sama ada kerajaan, pembangkang, rakyat, semua bangsa mestilah bersatu hati dan kita mesti bantu negara kita untuk keluar daripada bencana dan juga ancaman besar kepada masa depan rakyat dan negara ini. Dr. Bansal, secara ringkasnya kalau kita lihat berdasarkan dengan rekod-rekod sebelum ini, sukar untuk kita melihat ahli politik Malaysia ini bersatu, terutama dalam konteks kedudukan politik semasa pada ketika ini. Adakah melalui MPN ini dengan memanggil ahli pembangkang, pakar dan sebagainya akan kita saksikan kesepaduan apa yang ingin dicadangkan tersebut pada akhirnya? Saya yakin bahawa setiap ahli politik mereka mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi di dalam isu negara kita berdepan dengan wabak ini, dalam negara dalam pelan pemulihan kecemasan seperti ini, mestilah kita bersatu hati. Dan apabila dipanggil semua pihak, sama ada parti-parti kerajaan, pembangkang dan juga pakar-pakar luar ini juga menunjukkan keseriusan kerajaan untuk memberi fokus kepada usaha untuk kita tangani COVID ini. Dan saya berharap dan sangat yakin kebolehan ahli-ahli parlimen kita yang terbuka, minda mereka yang sentiasa mempunyai pandangan-pandangan yang bernas untuk terus membantu negara dan juga rakyat. Baik, Dr. Mazlan, terima kasih kerana bersama kami. Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, mengulas kepada pembukaan parlimen dan juga Majlis Pemulihan Negara.